Pastinya Terengganu merupakan salah satu dari destinasi pelancongan yang unik dan menarik dan begitu juga di seluruh negara. Tapi cuma kita nak melihat dia tentang cuaca industri pelancongan itu sendiri pada masa kini dan juga harapan industri pelancongan pasca COVID-19. Jadi kita bersama dengan tamu kita. Ya, kita bersama dengan Profesor Dato' Azli Halim yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia. Ya, Assalamualaikum Prof. Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, banyak kita nak cerita ni. Tapi yang boleh saya nak tanya sebab mata pandangan kita tengok memang industri pelancongan sekarang ni memang dalam istilahnya kau-kau lah. Semua orang nak pergi melancong, semua nak keluar, nak lepaskan rasa tu kan. Melihatnya secara positif. Tapi kalau realitinya bagaimana pula? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Hani dan Munawar. Ya. So, kita dah tengok trend semasa sekarang ni memang orang dah kata-kata pergi melancong. Ya. Pantang ada cuti hujung minggu kan. Kita tengok penuh lah pusat-pusat pelancongan. Ya. Baru-baru ni ada cuti hujung minggu yang lebih sikit kan. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad kan. So kita tengok bukan saja tempat-tempat di luar Kuala Lumpur, tapi KL sendiri pun jam. Betul. Dengan bila pelancong daripada luar KL melancong ke KL, orang daripada KL pergi melancong keluar. Jadi ini adalah satu petanda yang positif yang kita tengok industri pelancongan tu sudah mula pulih dan alhamdulillah ia sebenarnya dapat memberikan manfaat kepada semua. Alhamdulillah. Okey, Prof, kita nak bercakap berkenaan pra-bajet 2023 ini. Kalau kita imbas kembalilah untuk bajet 2022, ianya lebih tertumpu kepada aspek pemerkasaan dan juga pemulihan sektor pelancongan. Jadi apa antara jangkaan kita untuk bajet 2023 khususnya untuk sektor pelancongan ni? Okey, sebelum tu kalau kita tengok 2 tahun namanya kita sektor pelancongan mengalami satu kemarau yang cukup panjang. Sektor pelancongan adalah satu sektor yang pertama terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi tahun 2022 ni adalah sebenarnya tahun untuk kita melakukan satu proses pemulihan dan tahun untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Dan menurut laporan ataupun jangkaan daripada UNWTO, UNWTO ni United Nations Tourism Organization, mereka menjangkakan pemulihan ataupun recovery sektor pelancongan ini hanya akan pulih sepenuhnya pada tahun 2024. Jadi ini adalah satu tempoh yang panjang. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di rantau Asia Tenggara ini, Malaysia adalah antara negara yang paling awal membuka pintu sebadannya untuk pelancong antarabangsa. Nah, ini kita melihat sebagai satu langkah yang bukan saja satu langkah yang proaktif, tapi ia sebenarnya memberikan satu kesan yang cukup baik kepada sektor pelancongan kita. Yang mana kalau kita tengok, mungkin kita terpaksa ambil risiko daripada segi bagaimana kita nak mengawal penularan pandemik COVID-19 tu. Sedangkan angka pandemik COVID-19 tu masih lagi berada di tahap yang ialah masih tinggi. Jadi kita buka untuk kita melihat bahawa potensi-potensi ataupun untuk kita nak merangsang ekonomi negara melalui sektor pelancongan ini. Jadi memang macam Munawar cakap tadi, kita dah melakukan banyak macam-macam usaha dah sejak awal. Sebab benda ni kita tak pernah berlaku. Pandemik 19 ni memang satu benda yang asing, benda yang kira kita tak pernah hadapi sebelum ni. Bila berlaku suatu benda atau pandemik macam ni, kita terpaksa buat bagai-bagai usaha, bagai-bagai inisiatif untuk memastikan sektor-sektor yang terjejas ni tidak terus lumpuh. Kalau kita tengok secara overall sektor pelancongan ni, dia sebenarnya pada tahun 2020 kita sepatutnya merancang untuk mengadakan Tahun Melawat Malaysia. Ingat tak? Betul. Dengan kita mensasarkan kunjungan pelancong sebanyak 30 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan sebanyak 100 bilion. Jadi sebelum tahun 2020, tahun 2019, macam promosi dah kita dah buat. Kita dah promosi di luar negara kan. Dan pelancong sebenarnya dah bersedia untuk datang ke negara kita. Tapi malangnya kita dilanda dengan COVID-19 ini dan kita terpaksa membatalkan Tahun Melawat Malaysia.
Dan ini menyebabkan kerugian lebih daripada 100 bilion pada sektor pelancongan yang kita terpaksa menangguhkan membatalkan acara Tahun Laut Malaysia tu. Sebenarnya itu tidak terhenti di situ saja. Alhamdulillah pada awal tahun ni, sebenarnya pada tahun lepas lagi kita dah kerajaan telah memperkenalkan program gelembung pelancongan, travel bubble. Itu bermula untuk sektor pelancongan domestik apabila kerajaan memberikan kelonggaran untuk kita merentas negeri untuk tujuan pelancongan. Jadi ini sebenarnya memberikan kesan yang cukup baik kepada industri pelancongan kita, yang mana sebenarnya pertumbuhan ataupun pemulihan sektor pelancongan kita ni banyak didorong oleh perkembangan sektor pelancongan domestik. So sektor pelancongan domestik inilah yang sebenarnya memacu industri pelancongan kita. Dan pada tahun ini 2022 ni bermula April, kita telah buka pintu sempadan kita kepada dunia. Ini kita dapat melihat lonjakan angka pelancong yang akan datang ke negara kita, yang telah datang ke negara kita sebanyak 3.2 juta orang pelancong daripada setengah tahun pertama ni, daripada Januari sehingga ke Julai 2022, dengan nilai pendapatan sebanyak 9.2 bilion kepada negara. Ini adalah satu petanda yang positif untuk industri pelancongan negara. Dan hasil daripada kejayaan ini, MOTAC sendiri telah menyemak semula sasaran kedatangan pelancong, yang mana sebelum ni kita sasarkan sebanyak 4 juta orang pelancong saja. Tetapi sehingga ke hujung tahun ni, MOTAC mensasarkan lebih ke saya ingat dalam lebih kurang 9.2 juta orang pelancong sehingga hujung tahun ini, dengan nilainya sebanyak 26 bilion ringgit kepada negara. Okey, melihat kepada progres yang kita nampak dalam sektor pelancongan sendiri, maknanya itu satu perkara yang tidak mustahil untuk berlaku, insya-Allah. Dan pastinya ada banyak program-program yang perlu diteruskan bagi memastikan industri pelancong ini terus flourish dalam industri itu. Jadi kita nak tahu pandangan Prof berkenaan dengan keperluan pemerkasaan inisiatif-inisiatif smart tourism dalam bajet 2023 ke arah transformasi digitalisasi industri pelancongan negara. Okey, sebenarnya tourism ni about dia adalah berkaitan dengan high tech dan high touch. High tech ni is smart tourism lah. Teknologi dia high technology, dan high touch dia is touch, personalized, sentuhan. Sebab industri perkhidmatan ni dia tak boleh lari daripada dua elemen ini. Bila kita bercakap soal pelancongan, kita mesti ada satu personal touch. Macam mana kita menyambut pelancongnya, macam mana cara kita nak menyusun package pelancongannya, macam mana kita nak present produk pelancongan ni kita ni kepada pelancong. Yang mana produk pelancongan ni kenalah yang berdaya saing. Kita tak boleh jual produk pelancongan yang sama kepada pelancong. Mungkin pelancong tu dah pernah datang ke Malaysia, dia nak tengok satu benda yang baru. Jadi kita kena membentuk, membina satu produk-produk pelancongan yang baru supaya kita dapat menarik lebih ramai pelancong. Dan dalam masa yang sama, seperti yang Hani cakap tadi, is smart tourism. Bagaimana kita nak memperkasakan digital, macam untuk tujuan pemasaran secara digital contohnya. Musim pandemik itu sebenarnya banyak mengajar kita macam mana kita nak menggunakan teknologi. Kita buat virtual travel secara virtual, kita mempromosikan package pelancongan kita secara digital dengan di atas platform-platform yang tersedia. Jadi ini semua dapat memberikan kelebihan kepada kita sebenarnya. Dan gabungan antara teknologi tadi dengan sentuhan kemesraan kita dalam sektor pelancongan, inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan kita yang kita akan taruhkan untuk industri pelancongan kita. Selain itu juga, Prof, kita melihat juga sektor pelancongan kesihatan. Ia merupakan antara sektor yang berkembang pesat khususnya pasca pandemik COVID-19. Kita lihat dalam bajet 2022, ianya turut disentuh ketika pembentangan, dan untuk jangkaan 2023 ini, bagaimana untuk usaha-usaha, adakah inisiatif-inisiatif untuk memperkasakan sektor pelancongan kesihatan ini akan diteruskan? Bagaimana, Prof? Memang sebenarnya sektor pelancongan kesihatan ini adalah satu sektor yang
yang cukup penting kepada negara. Dan Malaysia sebenarnya adalah antara negara yang terbaik dalam mempelopori industri pelancongan kesihatan ini. Apabila Malaysia dinobatkan sebagai negara yang terbaik untuk program-program pelancongan kesihatan. Even masa pandemik pun kita buka kepada pelancong yang ingin menjalankan rawatan ataupun melalui proses kesihatan di negara kita dengan satu kebenaran khas untuk mereka dapat rawatan di Malaysia. Dan kita tengok sebelum ni pun sasaran kita kepada sektor pelancongan kesihatan ni adalah daripada negara-negara jiran dan juga daripada China dan juga di sebelah-belah Middle East sana. Kenapa sektor pelancongan ni menjadi tumpuan? Sebab Malaysia mempunyai kelebihan daripada segi tenaga pakar kita yang tersedia di hospital-hospital kita yang bertaraf antarabangsa dan dengan mutu dan kualiti hospital-hospital dan tenaga-tenaga pakar kita dengan harga yang termampu, harga-harga yang kira berpatutan lah jika dibandingkan dengan negara-negara luar. Jadi ini sebenarnya adalah satu kelebihan dan menyentuh tentang pelancongan kesihatan ni. Selain daripada mereka datang ke Malaysia untuk menjalankan rawatan di negara kita, mereka juga boleh meneroka destinasi pelancongan yang ada di negara kita. Baik, dalam usaha untuk mendaya upayakan industri pelancongan negara, apa yang telah digambarkan Dato' Bayang mungkin terngiang, termimpi untuk berkenaan dengan bajet 2023 nanti? So pelancongan ni is about happiness. Kita melancong sebab kita melihat satu perkara yang indah-indah, satu yang menggembirakan. Jadi harapan kita cukup besar. Harapan sebenarnya daripada segi penggiat industri pelancongan dia, harapan rakyat juga, bagaimana mereka dapat manfaat daripada segi pembangunan industri pelancongan itu sendiri. Harapan daripada negara yang mungkin saya mewakili industri pelancongan, mungkin inisiatif ataupun bantuan-bantuan galakan melancong untuk industri pelancongan ini patut kita teruskan lagi pada masa akan datang dengan membuat sedikit penambahbaikan khususnya dalam bentuk delivery dia. Bagaimana bantuan itu dapat disalurkan dengan segera kepada industri pelancongan dalam nak menjana. Yang keduanya mungkin daripada segi kita bagi tumpuan kepada bajet untuk promosi dan publicity, sebab kita dah ada segala produk pelancongan yang kita nak promosi kan, tapi kalau orang tak tahu yang kita dah bersedia untuk menerima keadaan pelancong, itu tidak bermakna juga. Jadi kerajaan mungkin boleh memberikan lebih sikit lah bantuan daripada segi bajet promosi dan publicity pengiklanan khususnya kepada pengusaha produk pelancongan ini untuk mengiklankan. Mungkin ada geran padanan khas untuk media. Dia nak beli iklan di stesen TV ataupun di media massa khususnya, mereka boleh gunakan geran tersebut. Dan yang ketiganya mungkin daripada segi isu perkhidmatan ataupun pekerja-pekerja asing yang berkelayakan, berkemahiran untuk membantu sektor pelancongan ini. Yang ini juga kita harus permudahkan urusannya sebab sektor pelancongan ini dia melibatkan perkhidmatan. Jika perkhidmatan kita kekurangan tenaga pekerja, ia akan menjejaskan mutu perkhidmatan. Dan sehingga kini pun kalau saya tak silap, di Langkawi ada lebih 10,000 peluang pekerjaan dalam sektor berkaitan pelancongan. Jadi bila mereka tak cukup pekerja, jadi hotel kan, bilik siap lambat, and then makanan, mungkin sajian makanan dia tak boleh kita siapkan ikut yang keperluan pelancong yang datang. Jadi isu pekerja asing berkemahiran untuk membantu sektor pelancongan kita kena segerakan. Seterusnya daripada segi birokrasi, birokrasi untuk proses kemasukan pelancong itu sendiri, proses macam mana kita nak pengurusan pelancong tu, daripada segi kebajikan pelancong tu mungkin kita boleh perhalusi semula. Jadi perkara-perkara ni kita kena pastikan sebab dia melibatkan banyak pihak. Betul. Jadi jika semua ni kita dapat gabungkan dalam satu konteks yang bagus untuk membantu sektor pelancongan ni, kita dapat menjana lebih baik lagi sektor pelancongan ni gitu. Dan saya
fikir mungkin cabaran yang terkini juga ada berkaitan dengan pekerja-pekerja itu sendiri yang memilih untuk bekerja lain sebab bimbang nanti kan industri ini akan memberi jaminan yang sungguh pada mereka. Dari segi aspek jaminan ini kepada kita nak beri harapan juga kepada mereka sendiri kan. Memang sebelum ni kita tengok ramai mereka yang terlibat dalam sektor pelancongan ni diberhentikan kerja ketika pandemik. Bila mereka dah selesa dengan pekerjaan sekarang ni, mungkin buat kerja-kerja online, buat Grab menghantar barangan apa semua ni yang dapat income yang lebih baik. Bila sektor pelancongan dibuka semula, mereka ni macam dah refuse tak nak kembali kepada bidang mereka yang sebelum ni. Dan ni yang kita bimbang, sektor pelancongan tu kekurangan tenaga pekerja. Mereka dah selesa. Jadi nak develop balik tenaga pekerja ni mungkin ambil masa yang panjang. Jadi saya lupa tadi nak sentuh soal accessibility. Accessibility pun penting. Jika kita dah ada produk pelancongan yang bagus, tarikan pelancongan yang orang nak pergi melancong. Contohnya ke Langkawi. Baru-baru ni macam-macam acara ada kat Langkawi. Jadi mereka nak pergi, flight tiket mahal. And then route dia pun jadual penerbangan pun tak banyak. Nak pergi naik ferry pun tak ada. Dah penuh. Jadi accessibility, kemudahansampaian tu tak ada. Jadi benda-benda macam ni mungkin kerajaan boleh menambah baik lagi daripada segi macam mana nak menghubungkan destinasi pelancongan tu, pelancong untuk sampai ke destinasi pelancongan tu. Ini kita kena ambil kira lah daripada segi accessibility. Seperti Ani cakap tadi, pelancong untuk perkhidmatan tadi, bila semua dah berada pada landasan yang baik, barulah kita dapat memberikan jaminan kepada masyarakat kita bahawa sektor pelancongan ni sebenarnya menjamin masa depan mereka. So tak perlu nak pilih lagi bidang-bidang lain dan teruskan. Dan juga untuk mereka yang masih di peringkat belajar di universiti dalam bidang pelancongan khususnya, mereka ni mungkin rasa takut, kalau aku berhenti dah habis grad nanti, macam mana, ada tak peluang-peluang pekerjaan tu untuk aku ni kan. Sebab sektor pelancongan ni ada sektor yang fragile, yang sensitif. So mereka macam tak yakin. Jadi dengan perkembangan yang baik dalam sektor pelancongan ni, dia memberikan motivasi sebenarnya kepada student-student yang belajar dalam jurusan pelancongan ni untuk terus berjuang dalam sektor pelancongan ni. Banyak aspek yang telah disentuh. Satu pengharapan yang cukup besar sebenarnya untuk seluruh penggiat industri dalam sektor pelancongan ini, untuk kita terus memperkasakan sektor pelancongan ini dari sudut rantaian ekonomi yang luas daripada PMKS itu sendiri. Bagaimana? Betul. Itulah kan. Jadi kita melihat sendiri nanti, tunggu saja untuk bajet 2023 nanti. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dato' Azli Halim, Timbalan Presiden Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia, dapat bersama kami pada waktu ini. Dan selepas ini kita nak bawakan cerita pagi di Pahang. Ini pun kata banyak juga destinasi yang menarik yang boleh kita peroleh di negeri di Malaysia. Tapi untuk sebelum itu, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk berkongsi tentang demokrasi kunci keamanan dan jalan ke hadapan seketika nanti.